Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Wan Alia Fatihah binti Waroslin daripada unit Bahasa Melayu 3. InsyaAllah pada hari ini saya akan membanding bezakan peranan dan pemikiran tokoh dalam memartabatkan bahasa Melayu. Yang pertama ialah pengenalan. Bahasa Melayu memainkan banyak peranan dalam kehidupan kita. Antaranya, bahasa Melayu merupakan bahasa ilmu pengetahuan. Konsep bahasa Melayu sebagai bahasa ilmu mula diperkenalkan pada tahun 90-an seiring dengan penekanan budaya ilmu. Pada masa yang sama, setiap lapisan masyarakat melibatkan diri baik secara langsung maupun secara tidak langsung dengan kegiatan-kegiatan keilmuan di setiap kesempatan. Sebelum ini ketika tahun 80-an, konsep tersebut lebih dikenali sebagai bahasa ilmiah. Selain itu, bahasa Melayu juga memainkan peranan sebagai bahasa komunikasi. Bahasa Melayu juga mempunyai peranan sebagai alat komunikasi antara kerajaan dengan orang ramai, antara sektor awam dengan kewangan, dengan swasta dan korporat. Begitu juga sektor swasta dan korporat dengan pelanggan dalam negeri atau sebaliknya. Bahasa Melayu tidak ketinggalan digunakan dalam penyampaian maklumat bagi segala bentuk iklan, nama khas, pengumuman, arahan dan seumpamanya dipamerkan di tempat awam atau di khalayak ramai atau siaran melalui media massa. Tokoh yang telah saya pilih yang telah memartabatkan bahasa Melayu ini adalah yang pertama, Abdullah Hassan, dan yang kedua, R.O. Winstead. Bagi Abdullah Hassan, latar belakang Abdullah Hassan ialah nama diberi Profesor Emeritus Dr. Abdullah Hassan. Beliau dilahirkan di Teluk Anson, Perak pada 20 Mac 1942. Beliau memperoleh ijazah dalam jurusan Linguistik Bahasa Melayu daripada Universiti Malaya dan PhD pada tahun 1972 dalam bidang Linguistik Am daripada University of Edinburgh, Scotland. Beliau adalah bekas tenaga pengajar Universiti Sains Malaysia, USM, dan mula bertugas pada 1972 di Unit Pengajian Bahasa, menjadi Profesor Bahasa Melayu pada tahun 1980 dan telah bersara pada 1997. Selepas bersara, beliau dilantik menjadi Profesor Komunikasi di Universiti Islam Antarabangsa Malaysia, UIAM, pada tahun 1997 hingga tahun 2001. Dan seterusnya, beliau telah menjadi Profesor Bahasa Melayu di UPSI sejak tahun 2001 sehingga 2011. Mulai Februari 2012, beliau dilantik menjadi karyawan tamu di Jabatan Pengajian Media, Universiti Malaya. Peranan Abdullah Hassan dalam memartabatkan bahasa Melayu. Abdullah Hassan bersungguh-sungguh memperjuangkan peranan bahasa Melayu sebagai bahasa pengantar dalam pendidikan dan pentadbiran. Beliau juga bergerak aktif dalam persatuan bahasa. Selain itu, beliau turut meneruskan usaha mengadakan persidangan penterjemahan antarabangsa. Di samping itu, beliau telah menulis 27 buah buku mengenai bahasa, tata bahasa dan linguistik serta menterjemah 11 buah buku. Seterusnya, beliau juga telah mengajar dan menyelidik bidang bahasa Melayu, perancangan bahasa, perkamusan, teknik berfikir, terjemahan, etika dalam pengurusan dan komunikasi interpersonal. Pemikiran Abdullah Hassan. Abdullah Hassan berpendapat bahawa salah satu fungsi terpenting bahasa adalah menyampaikan maklumat dan berfungsi sebagai alat komunikasi. Selain itu, beliau menegaskan betapa pentingnya bahasa Melayu yang dipelajari oleh orang Melayu. Beliau turut berasa amat kesal dan kecewa akan sikap masyarakat Melayu yang tidak cakna dan prihatin kepada pengetahuan tentang bahasa Melayu. Bukan setakat itu, beliau juga berasa hairan
dengan sikap masyarakat Melayu yang tidak sedar akan diri sendiri mereka yang bersikap tidak mementingkan bahasa Melayu. Beliau beranggapan bahawa masyarakat Melayu perlu mempelajari bahasa Melayu untuk memperolehi ilmu pengetahuan. Seterusnya ialah R.O. Winstead. Latar belakang R.O. Winstead ialah nama diberi Sir Richard Olaf Winstead. Beliau dilahirkan di Oxford, England pada 2 Ogos 1878. Beliau telah memperoleh ijazah pertama di Magdalen College School dan New College. Beliau mengambil peluang untuk mempelajari bahasa dan budaya Melayu ketika menjadi kadet dalam Perkhidmatan Awam Persekutuan Tanah Melayu. Seterusnya, pada tahun 1916, beliau menyertai Jabatan Pendidikan dan telah dianugerahkan pangkat DLITT daripada Oxford dan dilantik menjadi Presiden pertama College Raffles pada tahun 1921. Beliau bersara dari bidang pendidikan sepenuhnya pada tahun 1946. Seterusnya ialah peranan R.O. Winstead dalam memartabatkan bahasa Melayu. Beliau telah menubuhkan Sultan Idris Training College iaitu SITC pada tahun 1922 untuk melatih guru-guru di sekolah Melayu. Seterusnya, beliau telah menyandang jawatan sebagai penasihat di Pejabat Karang Mengarang bersama O.T. Dusek. Beliau mengeluarkan buku sekolah bahasa Melayu, jurnal dan juga bacaan khas. Beliau juga berjaya menghasilkan lebih kurang 85 buah buku bacaan di bawah Malay School sumbangan serius. Beliau juga telah menghasilkan 2 kamus termasuklah A Practical Modern Malay English Dictionary dan juga An Unabridged English Dictionary. Seterusnya ialah pemikiran R.O. Winstead. R.O. Winstead berpendapat bahawa menggunakan pendekatan pemikiran fungsionalisme apabila pihak penjajah British sedar bahawa Islam adalah sesuatu kepercayaan yang mempunyai kedudukan tertinggi dalam masyarakat Melayu dan sebarang penghinaan terhadap agama Islam akan menyebabkan penentangan terhadap British. Selain itu, beliau juga mengesyorkan penggunaan pendekatan pemikiran humanisme yang mengkaji dan menilai manusia dengan merangkumi tingkah laku dan pegangan agama serta sudut pandangan yang bebas bagi memenuhi kriteria penyelidikan yang bersifat kritis. Akhir sekali, R.O. Winstead juga berpendapat menggunakan pendekatan pemikiran sejarahisme yang mengutamakan sudut pandangan yang bebas dalam memahami sesuatu fakta sejarah dan kebergantungan sepenuhnya dengan akal untuk mencari jawapan. Seterusnya ialah persamaan peranan Abdullah Hassan dan juga R.O. Winstead dalam memartabatkan bahasa Melayu. Kedua-dua tokoh ini membuat kajian dan penyelidikan terhadap bahasa Melayu secara mendalam. Namun, Abdullah Hassan memberikan tumpuan pada aspek linguistik moden seperti semantik dan pragmatik. Manakala R.O. Winstead pula memberikan penekanan pada bidang tata bahasa dan struktur bahasa Melayu pada zaman penjajahan. Kedua-dua tokoh ini menyumbangkan pemahaman yang lebih mendalam tentang bahasa Melayu melalui kajian akademik. Seterusnya, kedua-dua tokoh ini juga membuat penulisan buku tata bahasa dan menerbitkan kamus. Buku-buku tata bahasa dan kamus yang diterbitkan oleh mereka ini dapat membantu bagi memperkasa pembelajaran bahasa Melayu. Contohnya, R.O. Winstead menerbitkan A Practical Malay Grammar, manakala Abdullah Hassan menghasilkan pelbagai karya dalam bidang linguistik. Akhir sekali, kedua-dua tokoh ini turut memelihara dan mengembangkan kesusasteraan Melayu. Sebagai bukti, R.O. Winstead menterjemah teks-teks
sastra Melayu klasik seperti Hikayat Hantuah bagi memastikan warisan kesusasteraan Melayu diteruskan. Abdullah Hasan juga menulis mengenai budaya dan nilai dalam masyarakat Melayu melalui pendekatan akademik yang dapat mengekalkan identiti kesusasteraan Melayu. Seterusnya ialah persamaan pemikiran Abdullah Hasan dan R.O. Winstead dalam memartabatkan bahasa Melayu. Kedua-dua tokoh ini berpendapat bahawa terdapat banyak kepentingan bahasa Melayu sebagai bahasa pengantar dalam pendidikan. Abdullah Hasan memberi penekanan kepada pentingnya pengajaran bahasa Melayu yang berkualiti tinggi. Namun, R.O. Winstead pula bersungguh-sungguh dalam memastikan anak-anak Melayu memperoleh pendidikan yang mencukupi dalam bahasa ibunda mereka. Pemikiran ini jelas menunjukkan betapa yakinnya mereka terhadap bahasa Melayu yang patut difahami dengan baik oleh generasi muda kini bagi mengukuhkan kedudukan bahasa ini. Seterusnya, kedua-dua tokoh ini memberi penghargaan yang sangat tinggi kepada kesusasteraan bahasa Melayu sebagai elemen penting dalam budaya Melayu. Abdullah Hasan menekankan kepentingan karya sastera Melayu dan membina jati diri masyarakat. R.O. Winstead pula mendokumentasikan teks-teks klasik Melayu. Jelaslah bahawa kedua-dua tokoh ini berpendapat bahawa sastera Melayu sebagai elemen penting ataupun medium penting yang tersimpan nilai-nilai budaya Melayu. Akhir sekali, Abdullah Hasan dan juga R.O. Winstead ini juga percaya bahawa bahasa Melayu mampu mencerminkan identiti dan budaya masyarakat Melayu. Abdullah Hasan berpendapat bahasa Melayu sebagai penyimpan warisan serta budaya. R.O. Winstead pula mengkaji agama, adat dan juga budaya masyarakat Melayu. Mereka beranggapan bahawa bahasa Melayu sebagai cerminan kepada identiti masyarakat Melayu sendiri. Seterusnya ialah perbezaan antara peranan Abdullah Hasan dan juga R.O. Winstead dalam memartabatkan bahasa Melayu. Terdapat beberapa perbezaan antara peranan kedua-dua tokoh ini dalam memartabatkan bahasa Melayu. Antaranya, dari segi pelibatan dan institusi bahasa. R.O. Winstead tidak merupakan ahli institusi bahasa Melayu moden seperti Dewan Bahasa dan Pustaka. Beliau berusaha dalam mengumpulkan karya sastera Melayu dan menyusun sistem ejaan Rumi. Abdullah Hasan pula bergiat aktif dalam organisasi seperti Dewan Bahasa Melayu, Dewan Bahasa dan Pustaka dan Persatuan Linguistik Malaysia. Beliau menyumbang kepada usaha pembinaan dan penambahbaikan dasar bahasa yang lebih memfokuskan kepada pembangunan bahasa Melayu di Malaysia. Seterusnya, perbezaan peranan kedua-dua tokoh ini dalam memartabatkan bahasa Melayu ialah matlamat mereka dalam memartabatkan bahasa. Bagi Abdullah Hasan, matlamat beliau adalah untuk memartabatkan bahasa Melayu sebagai bahasa kebangsaan. Beliau mempromosikan bahasa Melayu sebagai bahasa utama pendidikan, komunikasi dan ilmu pengetahuan. Bagi R.O. Winstead pula, matlamatnya adalah untuk memperkenalkan bahasa Melayu kepada dunia barat dan pentadbiran kolonial. Walaupun beliau menyumbangkan kepada dokumentasi bahasa Melayu, usaha beliau tidak bertujuan untuk memartabatkan bahasa ini sebagai bahasa kebangsaan. Seterusnya ialah perbezaan pemikiran Abdullah Hasan dan juga R.O. Winstead dalam memartabatkan bahasa Melayu. Perbezaan yang pertama ialah pendekatan terhadap bahasa Melayu. Bagi Abdullah Hasan, beliau mengaplikasikan pendekatan sosiolinguistik dan pendidikan untuk memartabatkan bahasa Melayu dengan menekankan pengembangan istilah teknikal dan pengajaran dalam bahasa Melayu di semua peringkat pendidikan. Bagi R.O. Winstead pula, beliau mengambil pendekatan dengan memfokuskan kepada pengumpulan dan penyelidikan manuskrip Melayu klasik. Seterusnya, peranan bahasa Melayu dalam
Seterusnya, peranan bahasa Melayu dalam pendidikan juga terdapat perbezaan antara pemikiran bagi kedua-dua tokoh ini. Dari sudut pandang Abdullah Hassan, beliau percaya bahawa bahasa Melayu merupakan harus menjadi bahasa utama dalam sistem pendidikan, terutamanya dalam pendidikan tinggi, untuk membentuk masyarakat berilmu yang mampu berfikir secara kritis dalam bahasa ibunda mereka. Dari sudut R.O. Winstead pula, beliau menyokong pendidikan vernakula dalam bahasa Melayu pada peringkat asas, tetapi tidak melihatnya sebagai bahasa yang sesuai untuk pendidikan tinggi. Beliau lebih memberikan tumpuan kepada literasi asas dalam bahasa Melayu dan tidak menyokong perluasan bahasa Melayu sebagai bahasa sains dan juga teknologi. Kesimpulannya, kita sebagai rakyat Malaysia dan bangsa Melayu mestilah memartabatkan bahasa Melayu dalam kehidupan. Terdapat banyak kepentingan apabila kita memartabatkan bahasa Melayu ini. Antaranya ialah kita dapat memelihara identiti dan warisan budaya Melayu. Seperti yang kita ketahui, bahasa Melayu merupakan simbol identiti dan warisan budaya masyarakat Melayu. Apabila kita memartabatkan bahasa Melayu, nilai, adat resam dan warisan budaya dapat dikekalkan dan diwarisi kepada generasi akan datang. Selain itu, memartabatkan bahasa Melayu juga penting dalam mengembangkan ekonomi dan juga sosial. Penguasaan bahasa Melayu yang tinggi mampu memudahkan urusan ekonomi serta pentadbiran negara. Hal ini dapat menyebabkan perniagaan, perkhidmatan awam dan media lebih mudah dipahami oleh rakyat. Penggunaan bahasa Melayu secara meluas dalam sektor ekonomi juga dapat mengukuhkan kedudukan bahasa ini dalam aspek sosial. Oleh itu, jelaslah bahawa terdapat banyak kepentingan memartabatkan bahasa Melayu ini. Berikut merupakan rujukan saya dalam tugasan ini. Sekian itu sahaja daripada saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.